Sebelum ini, admin telah merumuskan kes pembunuhan terbesar pernah berlaku di Malaysia dan juga kes pembunuhan kapal di negara ini. Namun, tahun demi tahun pasti ada kes-kes pembunuhan baru yang berlaku dan ia mampu membuat anda rasa tidak senang hati. Di sini admin senaraikan 5 kes pembunuhan ahli keluarga paling ngeri di Malaysia. Top 5 Malaysia. Tahniah Syazmina Azwan, anda telah memenangi giveaway duit. Sila email Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Tetak ibu akibat ditegur bising. Gara-gara berang ditegur kerana membuat bising, seorang anak tergamak menetak leher dan kepala ibunya beberapa kali dengan kapak hingga maut. Hanya kerana berang ditegur buat bising, seorang anak sanggup menetak leher dan kepala ibunya. Itulah kenyataan menyayat hati berita TV3 baru-baru ini. Pada Jun yang lalu, kejadian amat memilukan telah berlaku di Taman Terniang, Muar Johor yang membabitkan nyawa seorang ibu. Dalam kejadian 8.20 malam itu, pihak polis menerima panggilan mengenai kejadian pergaduhan keluarga menggunakan senjata tajam. Ketika tiba di lokasi, wanita yang berusia 73 tahun ditemui berlumuran darah di ruang tamu rumah dan disahkan maut kerana mengalami kecederaan parah di bahagian kepala serta leher akibat daripada dipukul oleh anaknya yang berusia 47 tahun dengan menggunakan pisau dan kapak. Kejadian berlaku dipercayai berpunca daripada tindakan mangsa menegur anaknya itu kerana membuat bising. Mangsa maut di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan leher dipercayai dipukul menggunakan senjata tajam. Katanya suspek berusia 47 tahun itu mempunyai rekod psikiatri lampau ditahan polis di lokasi kejadian. Polis merampas sebilah pisau dapur dan kapak yang disyaki digunakan suspek. Menurut pihak polis, suspek juga mempunyai rekod psikiatrik lampau yang dikatakan mempunyai kaitan dengan kejadian tragis ini. Melihat kejadian yang berlaku, polis menasihati orang ramai agar peka serta melakukan pemantauan rapi terhadap mana-mana individu yang mengalami masalah psikiatri supaya tidak mendatangkan bahaya kepada nyawa, harta individu lain ahli keluarga serta keselamatan awam seperti mana yang telah berlaku ini. Nombor 4. Anak kerat ibu 15 kali. Satu Malaysia telah digemparkan dengan berita pembunuhan seorang wanita yang dikerat 15 oleh anaknya sendiri. Perbuatan itu terbongkar apabila bau busuk luar biasa membuat jiran terganggu sehingga polis telah menemui 15 potongan daging menyerupai manusia dalam tangki kumbahan di sebuah rumah di Taman Kerian yang terletak di Parit Buntar, Perak pada 5 Jun 2022. Dikabarkan bahawa mangsa dan anaknya tinggal bersama, manakala anak yang lain akan menghubungi ibu mereka setiap hari. Namun pada 28 Mei 2022, mereka menghubungi suspek yang mengatakan ibu mereka keluar dan masih tidak pulang ke rumah. Keadaan itu menimbulkan rasa syak wasangka yang menyebabkan salah seorang anak mangsa membuat laporan polis. Hasil siasatan menjumpai cebisan mayat di dalam saluran lubang najis di belakang rumah mangsa yang ditutup papan lapis. Susulan kejadian, pihak polis telah menahan seorang lelaki berusia 42 tahun yang merupakan anak kepada mangsa. Tambahan pula, pihak forensik yang menjalankan siasatan di lokasi kejadian menemui bukti termasuk peralatan digunakan suspek untuk membunuh mangsa. Dimaklumkan oleh Ketua Polis Perak bahawa siasatan mendapati punca kejadian ialah suspek dikatakan tidak berpuas hati dengan pembahagian harta pusaka peninggalan bapanya. Keadaan itu mencetuskan perbalahan di antara mereka dan suspek bertindak di luar jangkaan lalu mengetuk kepala mangsa sebelum mengerat badannya kepada 15 bahagian. Menurut jiran tetangga, suspek merupakan seorang yang berpawatakan serius, pendiam dan tidak bergaul dengan masyarakat. Dia juga seorang yang sering mengutip dan mengumpul barangan terpakai di perkarangan rumah.
Diceritakan juga beberapa tahun lalu salah seorang jiran mereka terkejut apabila menyaksikan suspek bertindak membunuh seekor kucing yang telah masuk ke perkarangan rumahnya dengan menggunakan sebilah pisau. Nombor 3. Bunuh abang dan bungkus dalam plastik. Kantoi bawa teman lelaki masuk rumah, adik nekat kelar leher abang dan bungkus dalam plastik. Pada tahun 2019, heboh diperkatakan tentang insiden duka di mana seorang adik tergamak membunuh abangnya sendiri dan membungkusnya di dalam plastik. Kejadian yang berlaku di Taman Greenview, Kamunting, Taiping, Perak ini melibatkan seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun yang dikatakan bersubahat bersama teman lelakinya dengan membunuh abang kandungnya sendiri yang berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Taiping, Assistant Commissioner Osman Mahmad berkata bahawa pihak mereka menerima laporan yang dibuat oleh kakaknya tentang kehilangan mangsa pada hari Jumaat 5 Julai 2019. 2 hari selepas itu, iaitu pada 7 Julai 2019 lebih kurang jam 12.18 tengah hari, pihak polis menerima panggilan daripada jiran mangsa mengatakan terdapat penemuan mayat mangsa di belakang sebuah rumah pada lokasi kejadian. Menurut laporan polis, mayat ditemui dalam bungkusan plastik serta terdapat kesan kelar di leher dan pergelangan tangan. Mengikut keterangan kedua-dua suspek, mereka dipercayai mengelar leher mangsa dan kedua-dua pergelangan tangan mangsa dengan pisau sebelum menyerkup kepala mangsa dengan plastik untuk membunuhnya. Punca pergaduhan bermula setelah mangsa pulang ke rumah pada hari kejadian dan terlihat bahawa adik perempuannya itu membawa masuk rakan dan teman lelakinya ke dalam rumah. Kemudian didapati telefon teman lelaki adiknya itu pula telah tertinggal di rumah tersebut. Sewaktu telefon itu berada di rumahnya, suspek telah mencuba menghubungi telefon tersebut dan mangsa iaitu abangnya menjawab lalu mencabar suspek untuk datang sendiri mengambil telefon tersebut. Setelah itu, pergaduhan di antara kedua-dua suspek dan mangsa berlaku sehingga menyebabkan kematian mangsa yang dibunuh oleh teman lelaki adiknya itu. Nombor 2. Adik bunuh abang dan kakak. Berang ditegur kerana tidak bekerja, itu dipercayai menjadi motif utama pembunuhan pasangan suami isteri. Tragedi yang berlaku di Taman Bercam Aman, Ipoh pada Julai tahun 2022 ini terus menjadi memori hitam bagi penduduk di situ. Ketua Polis Perak berkata sebelum kejadian telah berlaku pertengkaran antara suspek dan kakak iparnya yang menyentuh isu suspek tidak bekerja. Keadaan menjadi semakin tegang apabila kakak ipar mula memarahi suspek kerana merosakkan komputer dan suspek yang dikatakan seorang yang panas baran telah bertindak menyerang mangsa sebelum memukul suami wanita itu yang juga abangnya yang datang untuk bantu meleraikan pergaduhan. Namun, pergaduhan itu bertukar menjadi peristiwa berdarah apabila mangsa ditetak di kepala dan tangan menggunakan mata kapak yang menyebabkan mangsa cedera parah. Tambahan pula, suspek dipercayai menggunakan tali untuk menjerut mangsa. Selepas kejadian, lelaki itu melarikan diri dengan menaiki kereta Proton Saga milik kakak iparnya, tetapi telah berjaya diberkas bersama kapak yang dipercayai digunakan dalam insiden berkenaan di sebuah hotel di Genting Highland dalam tempoh 11 jam selepas laporan polis dibuat. Menurut polis, selain daripada suspek bersifat baran, mereka mempercayai bahawa dendam lama di antara mereka juga menjadi punca pergaduhan itu. Nombor 1. Abang bunuh adik 9 tahun.
Seorang remaja lelaki ditahan reman selepas disyaki menikam adik lelakinya yang berusia 9 tahun menggunakan pisau di Kampung Kinapulidan, Ranau, Sabah kemarin. Ketua Polis Daerah Ranau, Deputi Superintenden Simeon Lomudin berkata, mangsa disahkan meninggal dunia ketika menjalani rawatan di Hospital Ranau. Pada Ogos 2023, seorang kanak-kanak telah menjadi mangsa pembunuhan oleh abangnya sendiri. Kejadian yang berlaku di Kampung Kinapulidan, Sabah itu amat memberi kesan kepada rakyat Malaysia kerana ia membabitkan anak kecil yang tidak berdosa. Pada jam 5.20 pagi hari kejadian, abang mangsa yang berusia 19 tahun bertindak menikam perut adiknya yang berusia 9 tahun. Dia telah menikam menggunakan pisau yang ketika itu sedang berada di ruang tamu. Insiden ini telah dilaporkan kepada polis oleh jirannya dan mangsa terus dikejarkan ke hospital. Malangnya, adiknya ini telah meninggal dunia pada jam 11 pagi, iaitu 6 jam selepas kejadian. Suspek berjaya ditangkap pada hari yang sama di sekitar lokasi kejadian. Menurut polis, mereka tidak menolak kemungkinan suspek mengalami masalah kesihatan mental, namun kes ini masih diklasifikasikan sebagai kes pembunuhan keluarga. Itu sahaja video pada hari ini. Mari kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Komen juga apa pendapat anda tentang punca utama berlakunya kes pembunuhan di negara ini.